Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Bersama dengan saya, Cikgu Afiq dalam pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi RBT. Pada saya sekarang ini adalah buku teks Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Mari kita lihat apa yang akan kita pelajari. Ini adalah topik yang akan kita pelajari pada tahun ini. Unit 1, Teknologi Rumah Tangga. Unit 2, Aplikasi Reka Bentuk Teknologi Kejuruteraan. Unit 3, Reka Bentuk Pengatur Caraan. Unit 4, Teknologi Pertanian. Mari kita pergi kepada topik kita yang pertama. Ini adalah topik kita yang pertama, iaitu Teknologi Rumah Tangga. Mari kita lihat apa yang sedang berlaku. Alia, ibu dan adiknya berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Mari kita mendengar perbualan mereka. Ibu, lihat ini, ada banyak sarung tangan di sini. Corak jahitannya berbeza-beza dan menarik. Ya, Alia, ada pelbagai jenis mata jahitan digunakan bagi menghasilkan sarung tangan ini. Kain pengelak tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dengan corak jahitan yang berbeza. Sarung tangan merupakan artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan mesin atau jahitan tangan. Terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Apakah contoh artikel jahitan yang terdapat di rumah kamu? Nanti kita lihat apakah contoh artikel jahitan selain daripada sarung tangan. Ini adalah subtopik kita yang pertama, iaitu kenali mata jahitan. Mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Yang berikut ialah contoh mata jahitan tangan. Sebelum itu, fabrik bermaksud kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Contoh fabrik ialah kapas, linen dan sutera. Mari kita lihat contoh mata jahitan tangan yang ada. Jahitan kia. Jahitan kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelim yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Ini adalah contoh jahitan kia. Jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Ini adalah contoh jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Ini adalah contoh jahitan jelujur kasar. Jahitan insang pari. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Ini adalah contoh jahitan insang pari. Jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepek atau bahan hiasan. Ini adalah contoh jahitan sembat. Jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Ini adalah contoh jahitan silang pangkah. Banyak artikel jahitan digunakan dalam kehidupan seharian kita. Mari kita lihat beberapa jenis artikel jahitan yang biasa terdapat di sekeliling kita. Jadi murid-murid boleh melihat gambar di mana sebuah keluarga sedang berada di rumah mereka. Apakah artikel jahitan yang terdapat dalam gambar di atas? Bolehkah kawan-kawan nyatakan fungsi setiap artikel jahitan tersebut? Mari kita lihat apakah artikel jahitan yang ada. Ini adalah tuala. Ini adalah sarung kerusi. Ini adalah alas meja.
Sampai sini sahaja pembelajaran kita. Bagi menguji kefahaman murid, murid boleh klik pada pautan biru yang disediakan di bawah deskripsi untuk menjawab latihan yang disediakan. Mari kita lihat soalannya. Ini adalah soalan yang pertama. Kenal pasti mata jahitan di bawah dan berikan 2 ciri setiap satu. Ini adalah soalan yang kedua. Lakarkan jenis-jenis mata jahitan pada ruang yang disediakan. Selamat menjawab. Itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi.